Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يسرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat rahimakumullah, alhamdulillah, kita puji dan syukur setinggi-tingginya kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang penuh dengan barakah ini, pagi yang penuh dengan rahmat ini. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan masa dan waktu, dianugerahkan kepada kita kesempatan serta kesihatan untuk sama-sama kita dipilih berada di dalam rumahnya pada pagi ini, menunaikan ibadah wajib pada pagi ini. Mudah-mudahan nikmat yang sebegini rupa kita doakan kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala agar terus diberikan kepada kita sehingga mana kita balik bertemu dengan dia kelak, insya-Allah. Kita nak sambung pengajian kitab kita Bahrul Madhi juzuk yang ke-15. Juzuk yang ke-15 kita sampai kepada muka surat 81. Muka surat 81 kita sampai kepada masalah 84. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Masalah, orang amanah itu tidak menyembunyikan keaiban sekali-kali. Dia nak cerita pada hari ini, maklum, orang yang ada amanah, seorang penjual yang ada amanah, dia takkan jual benda yang tak elok pada orang. Ni nak cerita. Hari ni kita ni maklum, duk beli ni maklum, dalam gambar lain, sampai lain. Beli barang online, beli dia lain, sampai lain.
Kita beli kuih samprit, kita beli kuih tak nenah, sampai-sampai tak tahu tak kering ke apa. Ni nak abang lah ni, barang online ni, order lain sampai lain. Sebetulnya sebagai yang dikatakan oleh Huzaifah itu, sifat orang yang amanah, iaitu sekiranya berjual beli ia dengan orang Islam pada masa bahagia yang dikatakannya itu, tiba-tiba ada apa aib dalam barang yang dijual itu, dan barang itu sudah diterima oleh pembelinya dan telah dibawa pulang, dan ianya terlupa berkhabarkan keaibannya itu. Dia nak jual satu benda, dia nak jual, dia terlupa nak abak benda tu macam mana, ada masalah ke. Jual rumah, dia tak abak, dia nak abak, dia terlupa abak. Rumah ni ada bumbung 3-4 tempat bocor, ada pai ayak, buka pai ayak tak keluar. Nama pai ayak, buka pai ayak tak keluar, tutup pai ayak keluar meleleh, buka pai ayak tak keluar. Dia lupa nak abang kata tang tu tail tu mula nak pecah, mula nak ngelembung dah. Dia lupa abang. Dia jual kereta, dia lupa abang kereta ni ada sikit-sikit masalah. Hari ni lagu tu. Kadang-kadang dia bukan terlupa nak abang, dia memang tak mau abang. Ada tuan-tuan. Kita tanya dia macam mana, oh tip-top condition, tip-top dia kata. Beli-beli macam-macam penyakit maklum mula-mula kesedung kereta tu. Mula-mula sekali dia kesedung. Jalan 2-3 kilo dia buat bersin. Jalan 2-3 kilo dia buat bersin. Kereta tu kena kesedung. Pakai sebulan dia mula kena kencing manis. Duk tekan dia tak mau nak pi, duk tekan dia tak mau nak pi. Kena bulan ketiga kerat kaki sebelah kereta tu. Ni ada ni keaiban dia tak mau nak abang. Ni geng Kampung Kijang pun ada panggil lagu ni. Dia bukan takat terlupa, dia memang tak mau abang. Tapi orang yang beramanah ni lagu mana? Bila dia terlupa nak abang, dan ianya terlupa mengkhabarkan keaiban itu, nescaya agama dan iman orang yang berjual itu menjadikan dia menurut akan dia daripada belakangnya dengan segera berkhabarkan keaibannya. Satu orang yang beramanah, sini dia panggil beramanah, Arab panggil amanah, kalau di Kodiang dia panggil integriti. Dia ada sifat integriti tu, maklum tahu tak? Maklum tahu tak? Integriti tu datang apa? Ni bahasa baru maklum, integriti lah. Sebab tu kadang-kadang ustaz ni yang duduk tulis khutbah ni pun saya nak pesan, jangan duduk tulis bahasa baru sangat, kesian kat khatib jenuh mengeja atas mimbar. Integriti, insentif, inisiatif. Oi, kadang-kadang dia duduk mengeja tu puas nak lepas. Ada satu kali, ada satu khatib tu dia baca, dia duduk cerita lah tentang pusat pengajian tinggi negara ni menawarkan fakulti tu kak jadi fakultiti. Tak kecelaru tuan-tuan. Menawarkan fakulti. Mana ada fakulti? Fakulti. Ni bahasa baru ni, integriti. Dia ada satu sifat integriti, sifat bertanggungjawab dia terhadap barang yang dia jual, sifat amanah dia. Bila dia ada lagu tu, dia tahu kawan tu beli benda yang tak apa elok, dan dia terlupa nak abang. Kata Tok Syekh kita, orang ni dia akan ligan kawan tu dari belakang. Dia nak pergi ni, dia nak pergi abang. Sekiranya aku sukakan barang itu dengan aibnya dan aku terima, senanglah hatinya. Kalau orang hak beli tu kata tak ada masalah apa, aku ni suka dengan barang ni, barang ni pun nak dapat bukannya senang, tak apa, sikit-sikit tu aku halal bang, tenanglah hati orang yang menjual tu. Dan sekiranya tiada suka aku menerimanya, maka diambilnya kembali dan dipulangkan harganya dan hak yang membeli itu. Kalau orang yang beli itu tak reda, dia kata apa yang anda buat lagu ni aku tak boleh, awak ya lah tak mau, aku tak mau barang tu lah, bagi balik duit, bagi ya. Dia tak ada kata duit kena potong lah pasal hang pun dah beli dah apa, tak ada, dia bagi balik. Ni orang yang beramanah. Hari ni nak cari orang lagu ni maklum bukan tak ada tapi sukar. Bukan tak ada orang lagu ni tapi sukar ditemui. Orang hari ni dia bukan kira apa yang dia kira untung, dia kira barang dia jalan dan sebagainya. Dan lepas daripada lehernya, daripada hukuk orang, makna dia ni terlepas daripada masalah.
wala in kana yahudiyan aw nasraniyan la yaruddannahu alayya sa'ih. Dan jika adalah dia orang Yahudi atau Nasrani, nescaya mengembalikan segala hak aku atasku oleh yang menjadi pemimpinnya. Yakni, apa dia maksud tu? Jikalau aku berjual beli dengan Yahudi dan Nasrani, tiba-tiba belot mereka itu, kemudian aku tahu akan belotnya, maka aku pun memulangkan kepadanya. Kita duk buat urusan jual beli ni dengan orang yang bukan Islam. Beza orang bukan Islam dengan orang Islam ni tuan-tuan. Kita ni ada halal, kita ada haram. Kita ada dosa, kita ada pahala. Kita ada syurga, kita ada neraka. Yang ni keimanan, keyakinan kita. Hidup ni dia takkan terlepas daripada dosa dan pahala. Tak terlepas. Hidup ni maklum, kita duduk di antara apa dia? Di antara dosa dan pahala, di antara halal dan haram, di antara syurga dan neraka. Ni yang pilihan hidup. Satu benda yang anak buat, sama ada benda tu bawa hang kepada kebaikan ataupun bawa hang kepada kejahatan. Dua benda tu. Bawa hang kepada pahala atau mendorong hang kepada dosa. Dua tu ya. Orang bukan Islam ni maklum, dia tak peduli benda tu. Sebab tu tuan-tuan jangan duk beza kita. Awak lah, mereka ni meniaga berjaya ustaz. Kita meniaga lah payah. Iyalah mereka meniaga senang. Pasal mereka tak ada halal haram. Mereka tak ada halal haram maklum. Kita ni ada riba. Kita ada sistem kewangan Islam. Mereka tak ada. Sebab tu jaga. Beli motor. Dia pergi beli motor kedai kawan tu, Ahliong. Kosong muka. Tiap-tiap bulan bayar 235. Tuan-tuan tanya tak, yang ni sistem dia macam mana? Terlibat dengan riba ataupun tidak? Saya nak tanya Maklum. Maklum duk ragas naik motor belakang Maklum tu. Maklum baru beli minggu lepas. Motor tu ada riba ke tak Maklum? Maklum? Awak yang teruk sangat ni. Ada riba ke tak? Tak tahu tak. Motor ada riba, naik mes bayang. Nak berkat kok mana belum? Allah mujung Ustaz Abang ini. Saya duk cakap 2-3 tempat. Ada orang yang setuju, ada orang tak setuju. Saya peduli apa? Saya main ceramah bukan nak terus tuan-tuan setuju dengan saya. Saya nak abang benda betul. Tuan-tuan nak setuju, setuju. Tuan-tuan tak pernah setuju, tuan-tuan punya pasal. Zaman lah ni bukan nak kira orang nak puas hati dengan kita maklum. Yang penting kita bercakap benda yang puas hati dengan agama. Betul ke tak? Orang nak puas hati, tak puas hati, ikut suka mereka lah. Nak ikut puas hati, tak payah duk kata ke orang main puji semua. Bagus Pak Long main mengaji, tak ada kitab pun bagus. Bagus Pak Long yang ni sifat terpuji, mengaji tak ada kitab. Bagus Maklum bagus lah. Bagus tengok Maklum ni. Tengah saya mengajar, Maklum boleh lena tu sifat terpuji. Tu ustaz kata lebong lagu tu, Maklum setuju semua. Saya main bukan nak puji tuan-tuan, saya nak perbetul tuan-tuan. Saya main nak perbetul tuan-tuan, bukan saya main nak puji tuan-tuan. Saya nak abang ni, kita ni beli motor yang ada terpalit dengan sistem riba. Agak-agak nak bahagia, agak-agak nak berkat kok mana hidup kita ni Pak Long. Naik motor yang ada terpalit dengan riba tu, pi buat kerja, dapat duit. Pi hantar anak sekolah, selesai. Pi masjid sembahyang, selesai. Motor terlibat dengan riba. Fikir tengok kok mana. Dia nak buat lagu mana ustaz tu, saya kata nak salah siapa lah ni tuan-tuan. Nak salah siapa? Nak salah tuan-tuan tak boleh. Tuan-tuan memerlukan motor. Betul tak Maklum? Nak beli seketui duit tak cukup. Dia kata ustaz cakap senang lah ustaz. Ustaz duk main pam-pam-pam, salam cakap balik. Main pam-pam, salam cakap balik. Ni kami nak beli seketui motor ni lagu mana ustaz? Nak beli lagu mana? Betul saya kata. Dia kata
motor yang duk ada itu Allah Ustaz. Saya keluar rumah surau tu tak bang lagi subuh. Sampai tu imam duk ucap qunut dah. Bukan jauh mana dapat jengkal. Betul je Pak. Dia kata nak buat lagu mana? Gear 2 motor mampu turun cuci pelak. Cuci pelak motor. Bubuh balik pelak. Start gear kedua berhenti pula cuci pula pelak. Tak nak sampai surau 4 kali cuci pelak. Tu nak buat lagu mana Ustaz? Nak buat lagu mana maklum? Betul juga kat dia. Nak pergi hantar anak sekolah, dia keluar pukul 7 sampai depan sekolah, orang dah balik dah 1:30. Nak buat lagu mana? Maklum faham tak? Maklum ni lagu tak ada karan ni pun bersepah ni. Keling ke apa semalam ni? Ustaz pun pagi-pagi cengik. Saya ni maklum sebulan dah darah mak kilau duk ngaliak dalam badan ni. Sebulan dah darah mak kilau duk ngaliak dalam badan. Mana tengok lagi tuan-tuan mak kilau? Tak tengok lagi. Tak tengok lagi. Api lah tengok. Pergi tengok. Cuma nak abang nak pergi tengok cerita mak kilau. Dia suruh balik lawan penyajah, bukan lawan lelaki. Ni pergi tengok cerita mak kilau, balik dia lawan lelaki dia. Lelaki ni bukan penjajah. Dia nak suruh tahankan negara, tahankan bangsa, tahankan agama daripada dijajah. Bukan nak boleh suruh balik lawan lelaki tak. Maklum nak buat lagu mana maklum? Tak ada pilihan, kena beli juga motor. Motor yang duk ada tu pun Allah. Teruk dah Ustaz. Motor orang pergi ikut tu, motor kami pergi ikut tu. Teruk dah Ustaz. Motor pun ada semangga hatu lah, duk pergi mana-mana pun. Nak buat lagu mana? Betul maklum. Orang kampung nak beli duit seketul tak ada. Kita yang duk cerita orang lagu kita semua tuan-tuan. Allah. 4,000. Hang tak apalah sembang laki bini pencen setiap bulan dapat. Ni hak kawan bini duk meniaga nasi lemak pagi-pagi. Dia pula kerja tak ada apa, duk turun bendang. Jangan duk cerita kita hak duduk kampung Kijang ni. Cuba cerita tu geng kampung tu. Hak duk buat bendang tu. Bendang pun hak orang. Duk noreh tu. Noreh pun kebun orang. Allah teruk Ustaz noreh, tam noreh saya tak tam kutip orang lain cukup celaka Ustaz. Tam noreh kita, tam kutip orang. Ada panggil lagu tu. Kita atap noreh tak tahu. Dia memerlukan motor, dia beli motor. Tiba-tiba ada kena terpalit dengan sistem riba. Tuan-tuan, lagu mana kita nak selamatkan lagu ni? Sebab tu saya kata yang ni kena fikir dah tuan-tuan ni. Orang politik dia kena fikir dah lagu mana nak selamat rakyat ni, bukan duk fikir nak jadi timbalan Perdana Menteri. Ni duk berebut kawan ni timbalan. Lah ni saya habaq lagu ni lah. Hak jawatan timbalan Perdana Menteri tu cuba bagi kat kita berginak orang setahun. Duk kira nak kalian nak duk timbalan Perdana Menteri. Sekian dimaklumkan. Tak boleh ulas lama-lama lagi kena marah. Cuba main fikir ni lagu mana nak selamat ni. Saya duk bagi cadangan 3-4 tempat dah tuan-tuan. Benda ni senang nak cakap, tapi tak payah nak buat kalau kita ada penyatuan hati. Saya nak tanya dekat maklum-maklum, dalam Malaysia ni duit-duit masjid ni abang, saya tanya, agak-agak duit masjid dalam Malaysia ni berlambak ke? Tak ada. Duit masjid berlambak maklum, tak terusik ni berlambak. Betul ke tak? Dia bubuk. Ada masjid ni Pak Long, ada masjid duit yang tak terusik ratus ribu. Ada tak? Saya nak tanya. Ada ke tak? Ada Pak Long? Ada ke tak? Duk renyah-renyah apa? Ada ke tak? Saya tanya. Ada. Ada masjid Mak Long duit berjuta. Mak Long tahu berjuta. Betul tak saya abang ni? Kalau kita ni betul-betul tuan-tuan nak selamat anak Korea daripada dosa riba ni, 10 buah masjid kalau dia boleh pakat, wak keluar duit masjid ni tuan-tuan, dalam anak Korea ni macam-macam jenis orang ada. Ni macam Bang Husin kita bekas kerja bank. Bukan geng-geng pekak main masjid ni tuan-tuan, orang cerdik. Kita tanya ni kerja apa Tuan Haji? Saya bekas
apa nama pegawai bank. Yang ni saya bekas manager bank. Yang ni saya bekas accountant. Saya bekas. Semua bekas cerdik ni. Tak bekas pun ada kerja lagi. Cuma panggil lepas-lepas ni, mereka pun ada idea nak curahkan 10 buah masjid, buat satu syarikat kredit yang berteraskan kepada Islam, yang menawarkan perkhidmatan pinjaman yang bebas riba kepada anak-anak Korea yang nak beli motor. Kereta tak ada masalah, bank tawar. Rumah tak ada masalah, boleh buat Islamic loan dengan bank. Motor dah Abang Hussein, 3,800 loan dengan bank. Bank tak mau, tak ada nak untung. Celah gigi ya, taik gigi ya. Dia Abang Hussein, dia kata tak ada. Berapa puluh tahun dah tentang benda ni tak boleh nak buat. 10 buah masjid gabung. Mudah tak saya nak abang kata tuan? Mudah, tapi bukan senang nak buat. Bukan senang nak buat tuan-tuan ni. Sebab apa dia? Masalah orang Islam, orang Melayu kita ni, hati tidak bersatu. Tu ya. Hati tidak bersatu. Sebab tu kita jadi orang masjid ni bukan dekat fikir kira nak elok masjid ni. Lah ni masjid semua elok dah tuan-tuan ni. Dia duk fikir ni duit banyak ni, semua buat semua dah. Yang ni buat dah, tukar kapet, tukar dah, silin baru, lampu chandelier pun ada dah, speaker dah. Ni duit tu ada lagi. Dia kata lah macam ni Latif Imam, kita katok tail jamban tu, kita ikat biar ke silin. Tak ada ajar dah. Dia kata lah tengok tail tu pun sekerak lah, kita katok, kita buat ni sebab rapat shilling dia dah. Cuba guna duit tu menyelamatkan anak Korea. Hak mana anak Korea hak susah-susah, kita pun kenal pasti susah. Mas kita tawarkan loan dekat dia. Tuan-tuan, berapa ramai yang buat tu? Berapa ramai yang buat benda ni tuan-tuan? Tak ada. Tuan-tuan nak suruh orang politik fikir benda tu, mereka tak ada fikir dah tuan-tuan. Tak ada nak fikir dah mereka ni. Lah kita lah kena fikir. Duk kata kelepa pun kelin lagu tu ya kita tak gini, biar pergi kelepa. Lah kita kena fikir, orang masjid kena fikir, orang surau kena fikir. Kena fikir benda tu, bukan fikir duk kena simpan duit dah. Maklum tak? Orang kafir tak apa, lepa tak ada halal haram dosa pahala, sebab tu lepa cepat kaya. Kaya kita tak ada, kita ada halal, kita ada haram. Dia kata ni aku masalah kadang-kadang. Awak siapa? Tu yang aku masalah kadang-kadang ni tak tahu. Dia kata duk halal haram, halal haram, halal haram. Hak ni dia kata, dak, kita ada garisan. Kita ada border, nak buat sesuatu benda ada border. Jangan langgar border tu. Maka aku pun memulangkan kepadanya, dan jika sekiranya tiada diterimanya, nescaya aku mengadu aku kepada kepalanya dan kepada penghulunya, maka penghulunya mengembalikan kepada aku akan hakku. Dengan sebab itulah apa ditakutkan berserah kepada mereka itu berjual beli, dan pengharapan kita atas amanah itu cukup ada. Cukup dah. Fa ammal yawma fama kuntu la ubayyi'a minkum illa fulana wa fulana. Maka adapun ini hari, maka tiada aku berjual beli daripada orang-orang kamu, melainkan si anu dengan sebab amanah itu sudah tinggal sedikit. Akhirnya di akhir zaman ni, orang yang beramanah tu tak ramai dah, hanya tinggal sedikit. Kata Abu Isa At-Tirmidzi, bermula ini hadis hasan lagi sahih. Bab yang ke-18. Sambung sikit lagi, saya tak cerah lagi. Dia tak cerah lagi kan? Kita tak ada kira jam, kita kira cerah kan? Tu di antara tips kuliah subuh. Cerah, berhenti. Tak kira, kalau dia sejam lagi cerah, sejam lagi kita berhenti. Mau 10 minit lagi dia cerah, 10 minit lagi kita berhenti. Nak kuliah subuh dia kira cerah. Kuliah maghrib dia kira jam bunyi. Dia nak maklum, kuliah subuh tak ada kira jam bunyi, mampus 1.5 baru berhenti mau kira jam bunyi. Hanya nak kencing.
Dia kira cerah maklum lah. Maklum jangan dia buat muka lagu nak mati lagu tu. Nah maklum lah. Kita sama muka surat yang ke-83 bab 18. Bab ma jaa la tarkubanna sunana man kana qablakum. Sesungguhnya bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis, sesungguhnya menurut sekalian kamu akan jalan orang yang ada ia dahulu daripada sekalian kamu. Ni Nabi nak habaq jalan mana yang kita nak pilih maklum. Dalam hidup ni jalan mana yang kita nak pilih, golongan mana yang kita nak ikut. Silap ikut ke laut kita maklum. Dalam hidup ni tuan-tuan, kita kena ada acuan. Dalam hidup ni kita kena ada acuan. Acuan mana yang kita nak jadi maklum. Orang Islam ni dia kena ada acuan. Bila kita ada acuan, apa pun yang metuang atas kita ni, dia takkan jadi acuan lepa. Yang dia akan terbentuk adalah acuan kita. Macam kita buat kuih berhulu tu. Berhulu ni maklum, dia ada acuan. Hang tuang acuan ikan, dia takkan jadi bunga. Hang tuang acuan bunga, dia takkan jadi ikan. Hidup kita ni biar jadi berhulu. Tahu maklum berhulu no? Ada acuan. Mainlah pemikiran apa pun yang dituang kepada kita, kita ada acuan. Mainlah pahaman apa pun yang dituang kepada kita, kita ada acuan. Masalah orang Islam lah ni tuan-tuan, acuan dia berubah-berubah. Dia duduk di tempat dia, dia ada acuan dia. Dia pergi negara luar, jadi acuan luar. Ni acuan. Islam ni tuan-tuan, dia bukan hanya tertegak dengan pakaian. Ada orang dia duduk tengok kawan tu, dia ni baik ni, dia ni pakaian elok ni. Yalah pakaian elok dia duduk di kampung dia. Han cuba tengok dia di bandar. Lah kali jadi Subatul Arab duduk di sana, dia kelumih lagu tepung mungkui, mai-mai langkawi maklum Allah tinggal berang dengan sepeda. Tak ada acuan. Kita tang mana pun acuan kita lagu tu. Prinsip kita takkan berubah dengan Islam. Sebab tu saya kata baru ni, orang dia tak apa nak faham, dia pasti nak faham. Ada satu masjid saya ceramah baru ni, cerita bab prinsip. Saya kata prinsip ni boleh berubah kalau prinsip tu prinsip kita. Prinsip Islam jangan berubah. Ada orang dia keras sampai tak mau nak ubah prinsip. Prinsip hidup ni Pak Long kadang-kadang dia boleh ubah. Kita kena tengok yang mana kepentingan yang lebih besar. Tapi prinsip Islam jangan ubah. Kalau prinsip bab Islam, apa badai pun mai tetap. Tapi prinsip hidup dia boleh berubah mengikut kepentingan hidup. Faham tak? Ada orang ni dia berkeras dengan prinsip tu maklum sampai tak boleh nak buat bincang. Padahal itu bukan prinsip agama, bukan yang berkaitan dengan akidah, bukan yang berkaitan dengan agama, tapi cakap hidup dia. Apa dia prinsip yang dia payah nak abang? Dia kata aku nak abang gambar aku dah. Awak saya bah. Aku kalau pergi kenduri ada muzik, aku tak duduk, aku balik. Kadang-kadang tengoklah muzik tu muzik apa dulu. Kalau muzik tu lara, baliklah. Ni kadang-kadang dekat rumah kenduri tu mereka pasang juga dalam muzik lagu kahwin, tapi lagu kahwin yang nyanyi tu kumpulan nasyid. Mereka bubuh lagu tu pula lagu nasyid, cerita kebesaran Allah awal semua. Ada yang kata tak, aku ada muzik aku balik. Jenis lagu ni payah nak sembang. Kita tanya pula tuan kenduri awak yang buah muzik, dia kata ustaz ni kenduri kahwin ustaz, bukan kenduri arwah. Macam kita pergi rumah tu buka hari raya lah maklum. Dia buat muzik, ni yang payah sangat ni. Yang ni kata payah ni. Sampai bini-bini dia pun jadi sampai prinsip lagu tu kita bincang tengok lah. Saya bagi contoh mudah lah tuan-tuan. Dalam hidup ni ada waktu prinsip hidup ni kita kena pertimbang. Bukan prinsip agama lah. Kalau prinsip agama jangan duk goyang. Pegang atau pegang, orang nak kata apa, kata ni prinsip hidup. Dia ada contoh prinsip hidup. Aku dengan keturunan dia tu hanya ngaduk abang-abang, aku tak mau kira apa. Itu prinsip hidup.
Tiba-tiba anak dia bercinta dengan anak kawan tu. Oh, dia berkelain. Ni kena ubah Mak Long. Tengoklah. Contoh saya bagilah. Contoh ni Mak Long. Kita 5 orang duduk dekat satu pulau lepas perang. Contoh. Lepas perang kita duduk dekat satu pulau. Keliling pulau tu laut. Kita nak pergi tak mana tak boleh. Kita punya sampan kita pun dah karam semua. 4 hari 5 hari dah tak makan mentega darah ni tuan-tuan. Harap duk minum air laut tu lah. Setiap daripada kita seorang ada 10 peluru lah. Dah pergi perang pun habis. 5 orang ada 50 peluru. Kita tak makan berapa hari? 4 hari. Tiba-tiba geng musuh pun main naik helikopter komando. Main helikopter. Puak ni baru lepas ke darah kambing dengan lembu. Seorang-seorang lepas peluru ada 100. Hak nak turun main kat kita ni Pak Long lepas ada berapa orang? 10 orang. Kita ada berapa orang? 5 orang. Seorang ada berapa biji peluru? 10. 5 orang 50 peluru. Tak makan mentega darah 5 hari dah. Lepas 1 orang 100 peluru. Baru lepas mencekik kambing dengan lembu. Ada 10 orang. Agak-agak nak boleh kat kita kan, nak boleh kat mereka Mak Long. Mak Long, ni awak Mak Long ni teruk sangat hari ni. Tak cukup lena ke apa ke? Nak boleh kat mereka kan kat kita Mak Long? Boleh kat mereka. Tengok dia berhenti helikopter tu, dia duk turun. Saya nak abang kat tuan-tuan, prinsip dalam perang. Lepas duk turun tu, kita tak boleh tembak. Sebab dia kena bagi lepas duduk baru boleh tembak. Prinsip dalam perang. Tak boleh. Masa tu kita nak pertahankan prinsip kan nak tahankan nyawa? Saya nak tanya waktu tu. Cuba abang main kat saya tak? Nak pertahankan prinsip ke nak tahankan nyawa? Hak ni saya nak abang ni prinsip kadang-kadang ni kena bagi sesuai dengan keadaan. Saya takkan kadai prinsip saya tak mampu pegang. Puak ni dia turun ruyuk kan. Lah kita dah 5 orang 50 biji peluru. Lepas seorang 100 peluru. Kita 5 orang semua 3 selendek lah. Hang nak tahankan prinsip tak? Kita pun nampak, bos, lepas turun. Biar lepas turun mai ke bumi, baru kita lawan. Mampu pada angkat nepang tembak pergi mampu buang lepas tu turun tu. Ni kadang-kadang ni geng payah bawa bincang ni cukup payah tuan-tuan. Kita abang lagu ni Pak Long dak, hang dulu dia kira dulu. Pak Long dulu tok kita pun nak darah. Kau nak cerita dululah tok kita pun nak darah. Ni saya mula keluar ayat ni, saya mau claim ni. Ada orang dia kira dulu lah. Tak dulu. Dia semua kira dulu. Dia tak kira depan. Dulu tu hang pun nak darah lagi. Prinsip ni kadang-kadang kena fikir tengok. Melainkan prinsip agama, melainkan prinsip akidah. Yang tu tak boleh buat. Tidak ada toleransi kata orang kot dia. Hak lain tu kena ada toleransi. Baik, sambung. Siapa yang kita nak ikut ni? Ketahuilah kiranya ya saudaraku, adalah jalan dahulu daripada jalan orang Islam itu ialah jalan orang Yahudi dan Nasrani sebelum daripada Islam. Kerana mereka itu orang yang beragama dengan agama Allah dan peraturan kehidupannya dahulu daripada Islam. Maka jalan Yahudi dan Nasrani itulah yang dijagakan oleh Nabi SAW ke atas umatnya akan kena turut jalan mereka itu dengan buta tuli oleh muslimin pada segenap perkara. Bukan muslimin dan muslimat, ataupun terjemah dia muslimun, pada segenap perkara. Yang ni yang Nabi jaga ni. Nabi jaga apa dia maklum? Nabi jaga kita ni jangan mengikut jalan Yahudi dan Nasrani
dalam keadaan membabi buta. Hari ni tuan-tuan, orang kita asal packaging Islam semua ikut. Sebab tu kita nak ikut ni pula, jangan membabi buta. Boleh ke ayat tu? Ha? Kasak no. Kasak. Tuan-tuan cuba kaji tengok pasal apa orang Melayu letak perkataan membabi buta. Ni bukan nak cerita kasak ni. Kadang-kadang kita duk guna perkataan, kita tak nak fikir kasak ustaz babi buta. Hatu nak tukar apa dia? Anjing buta. Nak habak tu jangan duk ikut buta tuli. Hatu boleh lah. Dah lah buta tuli pula. Kalau bisu dengan tuli boleh gagah lagi. Dia nampak ni buta. Dah lah buta. Orang nak cakap pun tak dengar tuli. Hak tu buta tuli. Satu lagi membabi buta. Sebab apa membabi buta? Saya tanya dekat satu cikgu bahasa orang Melayu. Saya tanya cikgu, nak tanya pasal apa orang kita ni membabi buta? Dia kata lah macam ni lah, aku nak bakang Uzam. Babi ni kalau dia celik elok pun dia kira rodong dia bukan kira apa. Tambah dia buta. Ha, maklum. Babi ni waktu dia celik pun dia rodong ikut dan, tambah dia buta. Betul tak maklum? Dia celik pun dia rodok ikut dan dia, tambah dia buta. Sebab tu orang tua lu kata jangan membabi buta, teruk pada babi celik je lagi. Nak ikut apa? Jangan membabi buta, jangan buta tuli. Boleh faham kot? Asal packaging agama ikut. Asal packaging agama ikut. Lah ni pula zaman orang pintar dalam membuat packaging, bungkusan. Dia main kat ni, dia kata kita ni golongan yang nak menegakkan sunnah. Dia guna packaging sunnah, tapi dia ni golongan pemusnah. Ada tak lagu tu? Mai kita nak menegakkan sunnah, kita nak mementeras bid'ah, padahal dia berdusta atas kalimah sunnah. Ini nama dia musang berbulu ayam. Kerana puak-puak yang penegak sunnah ni lah tuan-tuan ni, memecah kesatuan umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Kerana puak-puak yang melabelkan diri mereka ni penegak sunnah lah, musnahnya kedamaian umat baginda sallallahu alaihi. Ini zaman orang pintar dalam membuat bungkusan. Orang sangat pandai dalam mencipta dan membuat bungkusan. Bungkusan daging lembu, isinya daging babi. Jagalah ni. Banyak mana kita lah ni duk terkenal bungkuih tu daging lembu dia tulis. Bungkuih tu daging lembu, dalamnya daging babi. Hak duk terkenal lah ni. Tambah orang kita pula dengan babi ni dia cukup alergik tuan-tuan. Coba lah dia dengan anjing dengan babi, dia cukup alergik oh. Dia duk isap rokok. Isap rokok sambil duk karang nombor ekor. Ni dia duk isap rokok ni. Dia isap rokok dekat kedai kopi tu, kedai mamak, sambil duk karang nombor ekor. Duk karang tu. Anjing lalu berdiri atas kursi tu. Anjing haram no. Aduk karang nombor ekor ni tak ada apa. Ni orang kita ni bukan geleng kampung Kijang ni lah tuan-tuan. Betul tak Melo? Betul tak? Duk karang nombor ekor sambil isap rokok. Anjing lintas lari. Haram. Dia kata haram. Haram. Duk pakai baju mendedahkan aurat. Ketat tak sanggup lah pakai Allah tuan-tuan ni. Lah ni. Abang lagi lah maklum ni tak awak nak ketat dah. Saya dulu ketat. Lah dah longgar dah. Mau ketat pun huduh badan kau tonggih Petronas tu sama lah. Nu haduk kat rumah haram tak mengik yang subuh lagi nu nak darah maklum lah. Dia pakai tu. Allah. Dia kata dah ustaz tahu dia pakai tak elok, yang ustaz tengok apa? Nampak lagu mana dia nak tunjuk? Maziak orang maklum tak tengok.
Tengok sekali, tak ingin nak tengok kali kedua. Itu masalah tu. Allah dia pakai maklum, ya Allah. Ketat tang dada, dia ketat tang pungkuk, dia ketat tang paha. Tudung pakai. Dia bukan tudung aurat, dia tudung rambut. Rambut dia serupa sarang tebuan kot, dia tutup tu lah. Pakai atas pada dada yang baju ketat. La haula wala quwwata illa billah. Harap-harap tak ada lah, insya-Allah. Anak-anak maklum. Ketat, haram tak haram. Anjing lintas lari. Anjing lintas dia lari. Dia kata tak boleh, dia kata haram, mampu. Ni masalah ni maklum. Nak ikut siapa ni? Sebab tu jangan ikut secara membabi buta, membuta tuli, lagu tu nak abang. Dinampak oleh orang-orang Islam akan jalan mereka itu rupa benar dan betul. Nampak lagu kemas. Ustaz, mereka ni nak main menegakkan sunnah, Ustaz. Penegak sunnah. Wahabi berlakon atas nama penegak sunnah. Senang sebut, senang Wahabi. Ada ustaz nak sebut Wahabi pun takut dia kona kata WWE lah. Dia takut nak sebut Wahabi. Ni tuan-tuan, golongan apa nama WWE. Habaklah Wahabi. Takut apa? Mana-mana ustaz yang lawan Wahabi, siaplah ustaz tu untuk diperburukkan. Saya tak heran tuan-tuan. Saya lawan puak ni berkurun dah marah. Apa nak buat apa aku? Buatlah. Mau takak nak kerak gambar jari tengah, ambil tu. Tak ada apa, tak lut. Han nak kerak video rela, han kerak, tak lut. Nak kerak video raya, kerak, tak lut. Dan saya nak abang kat tuan-tuan, acara saya ni tahunan kena dengan apa? Tiap-tiap tahun depan main pula tuan-tuan cik dengar. Ni saya abang ni berapa Julai? 17 Julai 2022 saya abang ni. Acara tahunan. Cuma tahun ni kena dalam raya pertama. Tahun depan kena. Kena kok mana tak tahu. Allah tak nak guna erat. Adakah kena lagu tu? Takut aku tak mau lawan Wahabi. Tak darah mak kilau. Tak malu. Malu kena mak kilau. Nanti bila tengok mak kilau, tak bisa lah. Dan mak kilau hak betul lah. Bukan cerita mak kilau ni, cerita mak kilau hak betul. Tuan-tuan tengok muka dia macam mana? Tak ada Azad. Tuan-tuan nak tengok mak kilau mudah. Tengok muka saya, sebiji macam muka dia tuan-tuan. Sebab apa yang kita lawan dengan Wahabi ni tuan-tuan? Kita lawan bukan kerana individu. Tu saya nak abang. Kita lawan, bukan kita lawan kerana lepas tu individu. Bukan kerana dia Rora, bukan kerana dia Maza, bukan kerana dia Sabah-Sabah. Tak, kita bukan masalah lawan individu. Yang kita lawan ni adalah pemikiran mereka, pembawakan fahaman mereka yang tak sesuai nak diamalkan dalam negara Malaysia. Ini rumah Ahlus Sunnah, bukan rumah Wahabi. Kalau hang nak beramal dengan Wahabi, ambillah negara lain yang nak beramal dengan Wahabi. Silakan. Bila hang langkah masuk Malaysia, hormatlah cara susunan atuk tuan rumah. Ni masalah kita masuk rumah orang, kita nak atuk perabot rumah orang, kena ikut cara lagu kita. Mana boleh. Hang nak atuk cara hang, pergi duduklah tempat hang. Selagi mana nama dia dalam Malaysia, ini negara Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tulen, bukan Ahlus Sunnah jadi-jadian. Wahabi tapi berlakon jadi Ahlus Sunnah. Ini masalah tuan-tuan. Cabak mencabak, debat berdebat. Ni bab debat tu Ustaz kita setuju cabak Ustaz ni debat ni. Hasil daripada debat bukan nak cari tang mana titik penyatuan, tetapi menjurangkan lagi jurang perpisahan.
Ni takat mai pok-pok ni tuan-tuan, pecah belah balik umat. Betul ke tak? Masjid tempat nak satukan orang, surau tempat nak satukan orang, panggil dia seorang main mengajak, pecah belah. Ni tak betul. Dok Syekh kita kata nampak lagu betul tapi tak betul. Jangan tertipu dengan bungkusan. Ni saya nak abang, jangan. Dinampakkan oleh orang-orang Islam akan jalan mereka itu rupa benar dan betul, dan jalan yang ditinggalkan oleh Nabi SAW tidak nampak betul, tidak bersetuju dengan masa mereka itu. Bermula dalil itu ialah kerana jahil akan hakikat agama sendiri. Sebab apa yang jadi lagu tu? Sebab puak-puak ni sebenarnya puak-puak jahil. Puak-puak ni kata Tok Syekh kita, sebenarnya mereka ni puak-puak jahil. Alim ni bukan kerana dia mengaji sampai PhD, tuan-tuan. Tak. Ada orang dia mengaji tapi Allah Ta'ala tak bagi bimbingan kepada dia. Lagi dia belajar, lagi jauh dia dengan agama. Ada lagu tu. Yang dikatakan istidraj ni. Ada orang dia mengaji tak banyak mana, dia duduk pondok 3-4 tahun, tapi dia ni Allah Ta'ala bimbing. Sebab apa dia? Ikhlas dia dalam belajar. Ada orang hari ni dia belajar bukan kerana ikhlas. Nabi cerita dah. Dia belajar kerana dia nak orang panggil dia ni alim. Nabi cerita dah dalam hadis. Lah kali Allah Ta'ala suruh malaikat heret mereka ni di akhirat kelak dengan muka. Bukan heret dengan badan. Heret dengan muka pergi lempak masuk dalam api neraka. Sebab apa dia? Dia mengaji sebab dia nak orang panggil dia alim. Mana ramai lagu tu, tuan-tuan. Balik duk main cerita, dia kata saya dia mengaji sijil ni kalau susun boleh buat tiang rumah. Tu nak abang kata banyak. Dia nak abang sijil dia mengaji ni, dia kata kalau susun-susun boleh buat tiang rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Tak dapat bimbingan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jahil depa ni. Dan membetulkan jalan agama lain dengan membuta tuli, dengan sebab meninggal ia akan Al-Quran dan hadis, maka Al-Quran itu dibaca sahaja dan tiada dipelajari maksudnya di akhir zaman. Al-Quran ni tuan-tuan, Allah Ta'ala Nabi kata pada la yabqa minal Qur'ani illa rasmuh. Nabi kata akhir zaman ni agama tinggal nama ya. La yabqa minal islami illa ismuh. Agama ni akhir zaman tinggal nama ya. Al-Quran akhir zaman tinggal resam dia saja. Ustaz, ya. Cerah dah Ustaz, sikit lagi. Saya pun nampak dah dunia ni. Saya nampak dah dunia ni. Maklum dengan duk baju game mata lagu tu, saya tahu kata cerah dah tahu. 3 minit lagi. Akhir zaman ni maklum Nabi kata agama ni last sekali tinggal nama. Hari ni maklum cuba tengok maklum orang boleh mempersendakan agama dia sendiri. Ni kita duk baca, kita duk dengar sehari dua ni. Apa kafe kelak komedi apa di KL tu tuan-tuan. Lepas satu-satu. Ya. Ya hafal 15 juzuk tu. Saya hafal 15 juzuk, last kali dia buka baju. Korang ajak tu. Dia macam cabak tau. Kita duk ingatkan reda. Hari Tashrik tak habis. Mai pula kes kedua. Orang boleh hina agama dalam negara kita. Hina tu pula zahir, batin kita tak tahulah, kita tak mau nak kata. Zahir Islam. Dia mengaku kata dia Islam. Maklum, saya nak tanya maklum. Kalau perbuatan tu berlaku di Thailand, ada satu budak di Thailand beragama Buddha, ada satu kafe di Thailand, mereka masuk kafe tu, mereka boleh mempersendakan agama Buddha di Thailand. Saya nak tanya tuan-tuan, agak-agak orang tu nak jadi apa di Thailand? Dia masuk ada kepala, dia keluar badan saja, kepala duduk dalam kedai. Kalau benda tu dibuat di Thailand, buat di Malaysia tak ada masalah. Kalau benda macam ni dia buat di India, satu budak
yang beragama Hindu, dia masuk dalam satu kedai di India, dia mempersendakan agama Hindu. Agak-agak budak ni nak keluar jadi apa? Sensitifnya orang yang bukan Islam dalam memelihara agama mereka lebih daripada kita. Kita buat apa? Pinjam rokok tu kat kedai. Celaka orang dah, budak-budak lah celaka. Duk ingat apa dah? Engkau tu kedai tu. Dia boleh duk buat benda-benda lagu tu lah, budak-budak lah. Yang kita, aku tak tahu. Takat tu ya. Kalau betul kita sensitif, saya nak tanya tuan-tuan, kalau betul kita sensitif, Jumaat kemarin dulu pekat-pekat buat demo lah. Habis semayang depan masjid buat demo aman, bagi signal kepada pemerintah. Ada tak saya nak tanya tuan-tuan? Ada pun geng silat mana buat DKL bar itu, geng tu yang buat. Ada tak saya nak tanya tuan-tuan, kita di pihak kita ni kutip memorandum umat Islam di Malaysia, hantar, kami tak mau. Kami nak hampa kerajaan jatuhkan hukuman yang berat kepada penghina agama. Ada ke tak? Saya tuan-tuan, kalau ditanya saya nak abang, penghina-penghina agama ni jangan duk kenok dah dengan mereka ni. Hampa dah tangkap, hampa dah nak dakwa, pastikan dakwa yang paling berat. Kami tak mau benda ni berlarut sampai setahun 2 tahun baru nak jatuh hukuman. Apa dia hukuman yang kena buat? Halau puak-puak ni keluar dalam negara kita. Setuju ke tak? Setuju ke tak? Kalau keluar, korang rajak sangat nampak tak? Halau keluar. Dia tanya pula nak duduk mana? Mampu fikir. Kerja kita pula nak fikir dia duduk tak mana? Mampu fikir. Lah, kami tak mau tengok muka hang balik dalam negara kami. Kalau kita buat lagu tu maklum, berani lagi tak hak yang baru nak tumbuh ni? Ni tak ada hina agama tak apa, hina Nabi tak apa, hina Allah pun tak apa. Tak ada apa. Kalau kita tak ambil tindakan keras tuan-tuan, dia tumbuh lagi di ni. Saya yakin dia tumbuh. Korang ajak tak korang ajak, hak mula betina tu, ada buka baju tu, selang 3-4 hari main pula kes yang kedua ni, hak jantan tu pula. Tu yang kita tahu tuan-tuan ni. Kedai tu operasi lama mana dah? Lama mana dah dia buat lawak bodoh dalam kedai tu? Subhanallah. Ni saya tak boleh cakap benda ni, kita jadi geram. Geram maklum, tak boleh. Jadi geram. Halau yang keluar buat ni tuan-tuan. Tak tahulah nak menaik mahkamah ni, kita pun tak tahu. Lama mana mereka nak ni kita tak tahulah. Lama mana, mungkin setahun, mungkin 2 tahun, mungkin 3 tahun, tak tahulah. Sebab dalam negara Malaysia ni tuan-tuan kena faham satu benda nak. Apa-apa isu pun paling lama 2 minggu, betul slow. Ini yang kata orang Melayu kita ni. Apa isu pun 2 minggu Ni hari tu duk hingat kes apa? Harga barang naik, minyak masak naik. Lah slow dah. Tanya dia, mau nak ingat apa benda akan nak turun. Tak apa tu. Mau dia ingat apa benda akan nak turun. Dia tahu kedai tu. Habis apa pun dia paling lama 2 minggu Malaysia ni orang tahu dah paling lama 2 minggu tak ada apa. Dan dia pun tak mau nak kalut-kalut apa. Dia tahu je nak saya. Dia marah. Harga telur ni tak ada apa. Tanya pula kawan mana hari tu ni, dia kata kalau telur mahal, korang akan makan telur. Dia ingat macam telur lelaki dia kot kan.
Dia ingat telur ayam ni lagu telur lagi dia kot. Kita hak makan ni maklum bolehlah korang sehari 5 biji, korang tinggal 3 biji. No puak ada buat kek tu nak korang kot mana telur. Puak ada buat kek tu, hak kedai kek tu dia nak korang telur ni kot mana. Duk bercakap suruh korang telur, cakap lah bagi. Kalau dia kata mahal kita akan terpaksa, tak apa lagi, dia suruh korang makan telur. Kacau maklum. Tapi 2 minggu ya habis ya. Saya harap bila mai isu agama ni tuan-tuan, kita kena pertahan. Nak wallahu alam, tanda habis takat tu dulu. Lewatlah. Tuan-tuan tak ada masalah, saya pula tu pukul 9 ada kuliah pula. Ini 17 tu. Tanda tentu insya-Allah kita akan sambung pada bulan hadapan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa alam. Saya mohon maaf banyak-banyak kalau ada salah dan silap. Yang baik itu datang daripada Allah. Salah dan silap saya mohon maaf banyak-banyak daripada hujung rambut sampai hujung kaki, insya-Allah. Sebelum saya nak tangguh tuan-tuan, macam biasa dari luar sana, siapa nak dapatkan produk Tok Koko boleh dapatkan kat Aita saya di luar sana, sekilo 22, setengah kilo 12 ringgit, yang secik 22 ringgit. Yang kedua dekat Aita tu juga ada tabung. Ini saya nak minta tolong sikit lah. Esok ni tuan-tuan, esok hari Senin, saya dan pihak Yayasan Ar-Riadah nak kena melunaskan satu hutang dekat satu farmasi. Hutang ni pun saya ingat dah 3-4 bulan dah kita tak bayar. Farmasi ni pun bagus, dia pun tak minta setiap bulan, 3-4 bulan baru dia hantar bil. Dalam bawah yayasan ni kita ada asnaf, hak yang korang-korang bernasib baik ni maklum susah mereka ni. Dan mereka ni pula diuji oleh Allah dengan kesakitan, sama ada diri mereka ataupun ahli keluarga. Bila mereka sakit ni, ada benda-benda yang mereka tak dapat daripada hospital, yang terpaksa mereka beli. Ini kadang-kadang orang silap faham. Dia kata ustaz mereka ni pun duk ambil ubat kat farmasi. Ustaz pergi ambil dekat hospital lah. No, dia bukan lagu tu. Saya bagi contoh maklum, ada satu kes. Ada kak ni dia ada 2 orang anak. Anak dia yang satu ni OKU cacat kekal daripada mula beranak. Hak nombor 2 ni pula, dia pada umur dia 10 tahun, dia duduk berjalan dalam satu bangunan tu, mereka tu duduk tengah buat rumah, dia duduk main dalam kawasan tu, bata ni jatuh. Timpa dia ni banyak tuan-tuan, sampai badan dia ni patah. Adalah tulang-tulang dia patah dan dia cacat kekal. Kak ni pula dia ibu tunggal, duk kerja dekat kedai yang kedai kopi pagi-pagi tu, duk ambil order hantar ayak lagu tu, pendapatan dia RM40 kat sehari. Jadi 2 anak dia ni dia terpaksa pesoh pampers. Lepas tu anak dia yang sakit tu pula duk lena ni puasa, dia jadi luka kat bawah badan ni bila tidur lama ni. Dia nak kena beli krim, lepas tu nak guna dengan kapas dengan penentang apa duk balut-balut tu. Hak tu saja bulan beratus. Hak lagu tu dia bukan boleh pergi minta dekat hospital kerajaan. Hak yang duk bela pak, pampers pak, krim-krim pak, yang tu dia bukan boleh pergi minta, dia kena beli. Jadi lagu tu lah, benda-benda lagu tu lah yang mereka ni terpaksa tanggung. Dan mereka ni orang susah. Jadi saya, masa kita pergi tengok, kita tahu dah yang mereka susah kan. Nak bagi beras, mereka beras tak putih. Masalah nak beli benda tu. Jadi kita kata tak apa lah, ni pergi ambil dekat satu farmasi ni. Hak yang tokeh farmasi tu pula duk follow kuliah saya, nak murid saya. Dia kata tak ada apa ustaz, saya pun boleh bantu lagu tu lah, nak bagi percuma, saya pun penat. Lah kita bagi harga yang agak rendah dan boleh buat hutang ambil. Saya kata dia pun nak tolong lagu tu. Baru ni dia hantar 7,000 lebih sebelum raya ni, dan saya kata esok hari Senin saya akan pergi selesai. Ada lebih kurang dalam 2-3 ribu lagi. Kalau hari ni boleh selesai lagi bagus lah. Tak banyak maklumnya, seorang bagi 100 cukup lah. Kita bukan nak minta banyak kan. Gelak maklum. Kena seorang 100 tu celik mata, tak mata menduk steam lagu tu kan. Kena seorang 100 celik elok bulat mata tu. Jadi apa? Kita tak tolong nak buat jenam maklum. Saya pergi tengok, saya sedih tengok benda-benda lagu tu tu. Di mudah-mudahan Allah Ta'ala permudahlah urusan mereka semua maklum. Mudah-mudahan kita yang menyumbang ni, kita doa, ya Allah, ujian yang kena kepada mereka jangan bagi kena kat aku lah, sebab aku ni tak apa nak kuat.
Nah, sama-sama kita bantulah. Nak sedekah kan, nak bagi zakat kan, dialu-alukan insya-Allah di luar sana. Nah, wallahu alam. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli halin wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. اللهم اكشف عنا البلاء والوباء والفحشاء ما لا يكشفه أحد غيرك. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.